Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang matematik bab 13, okey, bab 13 sansa, alright, tingkatan 1, okey, iaitu berkenaan dengan bab 13 ni ialah berkenaan dengan teorem Pythagoras. Okey, apa benda teorem Pythagoras ni? Jadi, teorem ialah peraturan ataupun rule. Okey, rule atau peraturan. Dan Pythagoras ni ialah seorang ahli matematik, okey, nama seorang ahli matematik yang telah hidup 400 tahun sebelum Masihi. Maksudnya kalau campur-campur dekat 2000 dah lebih kurang 2400 tahun yang lalu dia telah hidup. Dan dia ni telah membina satu formula yang dinamakan sebagai teorem Pythagoras untuk kita mengira panjang dalam segitiga. Okey, panjang sisi dalam segitiga. Okey, tapi teorem Pythagoras ni kita tak boleh gunakan untuk panjang segitiga yang sama sisi, tak boleh. Alright, dan kita juga tak boleh gunakan untuk segitiga yang sama kaki, pun tak boleh. Dia hanya kita gunakan untuk kita mengira panjang sisi segitiga yang bersudut 90 darjah. Okey, ataupun yang bersudut tegak. Jadi segitiga yang bersudut tegak, kita boleh gunakan teorem Pythagoras ni untuk mencari panjang sisi setiap panjang sisi dalam segitiga yang bersudut tegak. Okey, jadi inilah kegunaan teorem Pythagoras. Okey, jadi hari ini kita akan bincangkan 6 soalan sama-sama dan untuk kita fahami apa itu teorem Pythagoras. Okey. Alright, jadi dekat sini macam cikgu sebut tadi, segitiga 90 darjah ataupun segitiga bersudut tegak. Okay, kenapa bersudut tegak? Sebab dia tegak, dia ada 90 darjah. Alright, jadi apa yang perlu kita buat? First step ialah kita perlu mencari mana sudut 90 darjah kita dalam segitiga ni. Jadi, kita boleh mencari menggunakan L. Kita cari mana L itu ada dan bila kita dah jumpa L dalam segitiga itu, kita lukiskan segi empat macam ni dan kita letakkan 90 darjah. Okay, tulis 90 darjah. Okey, jadi itu first step. Step yang kedua ialah kita perlu tengok berhadapan dengan 90 darjah kita ialah sisi yang paling panjang. Okey, sisi yang paling panjang. Jadi sisi ini, nama sisi yang paling panjang dalam sudut ataupun yang dalam panjang sisi yang paling panjang dalam segitiga yang bersudut 90 darjah ni, kita ada nama dia. Nama dia ialah hypotenuse. Okey, hypotenuse, bukan hippopotamus, bukan apa-apalah. Jadi hypotenuse. Right. Jadi hypotenuse ni merujuk kepada sisi yang mempunyai paling panjang. Okey. Dia mempunyai ukuran yang paling panjang dalam segitiga yang bersudut 90 darjah. Okey. Itu yang first step kita perlu tahu dalam teorem Pythagoras. Right. Jadi sekarang ni mari kita tengok beberapa contoh. Right. Okey. Jadi kita ada 6 soalan. Kita akan cuba cari mana hypotenuse kita. Okey, kita cuba kenal pasti mana hypotenuse kita. Alright, jadi kita ada ini segitiga ni. Jadi segitiga ni nama dia ialah ABC, segitiga ABC. Jadi ini ialah sisi dia, sisi AB, sisi BC, sisi AC. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? First step. First step cari L, cari huruf L. Mana L kita? Jadi di sini ialah kita punya huruf L. Jadi, kita letakkan segi empat dan kita tulis 90 darjah. Jadi, berdepan dengan 90 darjah itu ialah panjang yang paling panjang. Jadi, di sini ialah kita punya hypotenuse. Hypotenuse ni, jadi soalan ni, jawapan dia hypotenuse dia ialah AB. Okey, sebab kita tak tahu panjang AB, jadi kita pun bagi nama dia A. Okey, A ni merujuk kepada panjang AB. Jadi, AB sama dengan A. Okey, AB punya panjang sama dengan A. Ataupun kalau kita tahu dia ni dalam cm, ukuran dia dalam cm atau meter, kita tulislah ukuran dia, unit dia. Tapi kalau kita tak tahu, tak apa. Jadi contohnya kalau cm, kita tulis cm. Jadi dia ialah A, cm. A ni kita tak tahu. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita ada PQ, QR, PR. Okey, jadi mana hypotenuse kita? Cari L. Okey, L kita ada di sini. Ada di QPR. QPR. Jadi di antaranya ada 90 darjah. Jadi berdepan dengan 90 darjah macam tadi, berdepan dengan dia. Sini ialah kita punya hypotenuse. Okey, QR ialah hypotenuse kita. Jadi QR apa panjang dia? Panjang PQ ialah X, panjang PR ialah Y, panjang QR ialah Z. Jadi QR kita ialah hypotenuse, jadi panjang hypotenuse kita ialah Z, sama dengan Z. Okey. Okey, seterusnya kita tengok sini. Sini dia dah mula bagi panjang. Panjang dia dalam cm. Jadi sini tak ada nama. Okey, jadi jangan risau, tak apa. Kita cuba cari hypotenuse kita. Jadi L kita di sini. L. Ini L kita. Jadi dekat sini buat segi empat ni. Lepas tu tulis 90 darjah. Jadi berdepan dengan dia ialah hypotenuse. Ataupun sisi yang paling panjang. Jadi hypotenuse kita sama dengan M. Okey.
MCM. Alright, seterusnya sini. Okay, mana kita punya L? Kita punya L ada di sini, L. Okay, jadi berdepan dengan L kita, di sini ialah kita punya hypotenuse. Jadi hypotenuse kita ialah Z. Okay, ZCM. Okay, seterusnya. Ni ada nama balik. PQ, QR, PR. Mana hypotenuse? Okay, cari L dulu. L kita ialah di sini. Okay, jadi berdepan dengan L ialah PR. Jadi PR adalah kita punya hypotenuse. Okay, seterusnya. Sini. QPS. Jadi mana kita punya hypotenuse? Okay, tengok sini. Ni ialah kita punya L. Okay, dah jumpa L. Dah tulis 90 darjah. Opposite dia ialah QP. Jadi QP kita ialah kita punya hypotenuse. Jadi QP sama dengan berapa panjang dia? Panjang dia ialah 20 cm. Jangan lupa kita ada lagi satu segitiga dekat sini. Apa hypotenuse dia? Jadi ini ialah 90 darjah L, 90 darjah. Opposite dia sini ialah PT. Jadi PT kita ialah hypotenuse kita untuk segitiga ni dan panjang dia ialah 10 cm. Itu sahaja untuk hypotenuse. Okey. Alright. Seterusnya kita akan tengok satu formula, right? Okey. Untuk segitiga yang bersudut tegak, okey, kita dah tahu panjang ataupun kita dah tahu sisi yang paling panjang nama dia ialah hypotenuse. Okey, katakan di sini panjang ni ialah 5 cm. Sini ialah 4 cm, sini ialah 3 cm dan sini ialah 4 cm. Okey, kita ada satu formula. Andai kata kita tak tahu panjang hypotenuse, kita boleh gunakan satu formula. Okey, nanti cikgu akan ajar awak formula itu. Contoh kalau kita tak tahu 3 cm. Okey, kita boleh gunakan satu formula ni untuk mengira panjang sini. Kita boleh mencari panjang ni menggunakan formula teorem Pythagoras. Okey, kalau contoh kita tak tahu panjang ni, boleh juga kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi formula dia ialah macam ni. Dalam satu segitiga bersudut tegak, okey, kita bagi sini A, panjang ni A, panjang ni B, panjang ni C. Formula yang akan kita dapat ialah panjang hypotenuse ni dia kuasa 2 sama dengan panjang sisi B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, ini ialah formula teorem Pythagoras. Okey, panjang hypotenuse kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Ini ialah formula yang wajib kamu tahu. Okey, sekarang cikgu akan bagi tahu macam mana kamu boleh mendapat formula itu. Macam mana kita boleh mendapat formula itu? Okey. Jadi tadi cikgu dah cakap dekat sini Sini 5 cm, sini 3 cm, sini 4. Okey, mari kita tengok apa kaitan dia. Alright, jadi contoh kalau sini 5 cm. Okey. Alright. So sebenarnya 5 cm ni kalau kamu kuasa 2 kan dia, kamu akan dapat 25. Keluasan dia ialah 25. Okey, kalau 5 cm darab dengan 5 cm, kamu akan dapat keluasan dia sama dengan, okey, cuba tengok kat sini. Dia pening sikit. Okey. Okey. So, 5 darab 5, kamu sebenarnya akan dapat 25. Okey, kamu akan dapat 25. Okey, kalau 3 darab 3, kamu akan dapat 9 cm kuasa 2. Kalau 4 darab 4, kamu akan dapat 16 cm kuasa 2. Okey, jadi sebenarnya ini ialah keluasan dia. Jadi, keluasan ni, kalau kamu tak percaya, okey, tadi dekat sini kita dapat 25. Dekat sini 9. Dekat sini 16. Okey, cuba kita tulis ikut formula yang asal. Okey, contoh kita tulis tadi. Okey, 5. Okey, darab dengan 5 sama dengan, okey, sebab ini kan, 5 darab 5 sama dengan 3 darab 3 tambah 4 darab 4. Okey. Jadi kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat 25 sama dengan 3 darab 3 9 tambah 4 darab 4 16. Cuba tambah tengok. Sama tak? Sama. Okey. Kalau kita tengok sini, ini sebenarnya kita boleh kaitkan dia dengan ini formula kita 5 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3 3 kuasa 2 tambah 4 darab 4 4 kuasa 2. Jadi dia sama dengan kita punya formula yang asal A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Itulah kaitan dia. Sebab itu kita boleh dapat formula ini. Okey? Alright. Jadi seterusnya kita akan tengok, kita kembali kepada sini. Okey, bagaimana untuk kita aplikasikan formula itu? Okey, mari kita tulis formula itu siap-siap di sini. Takut kita lupa. A square ataupun A kuasa 2 ni ialah hypotenuse sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, jadi kita tengok untuk nombor
untuk nombor 1. Okey. Untuk soalan nombor 1 kita nak mencari panjang A. Jadi macam mana kita nak tulis formula dia? Macam mana kita nak tulis formula untuk ni soalan ni. Okey, jadi kita tahu AB. AB kuasa 2 sama dengan AC ataupun BC kuasa 2 tambah AC kuasa 2. Okey. So, kita tahu panjang dia ialah AB kuasa 2 ni sama dengan A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Macam tu tulis dia. Okey, boleh. Okey, seterusnya. B. Okey, sekarang ni kita tahu PQ. PQ adalah kita punya QR adalah kita punya hypotenuse. So, QR kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tambah PR kuasa 2. Okey, kalau kita tengok QR, kita dah tahu dia punya ukuran panjang dia adalah Z kuasa 2. Jadi, tambah dengan PQ kuasa 2 ialah X kuasa 2 tambah PR Y kuasa 2. Okey, macam tu tulis dia. Okey, dan C. Okey, sekarang ni kita tengok panjang dia, hipotenus dia adalah M. M kuasa 2 sama dengan K. K kuasa 2 tambah L kuasa 2. Okay, tapi K dia dah bagi. K 8 cm. Okay, K 8 cm. Jadi 8 kuasa 2 tambah L 6 cm. Okay, sorry tak nampak. Okay, lagi sekali Right. K sama dengan 8. Okay, K sama dengan 8. L sama dengan 6. So 6 kuasa 2. Jadi M kuasa 2. So kita boleh buat 8 kuasa 2 sama dengan berapa? 8 kuasa 2 sama dengan 64 tambah 6 kuasa 2 36. So M kuasa 2 biarkan. Okey, 64 tambah 36 sama dengan 100. M kuasa 2. Okey. So M kuasa 2 kalau pindah pergi sana dia jadi punca kuasa 2. Okey, jadi kita akan dapat 10. M sama dengan 10. Unit dia ialah, tengok unit cm. So 10 cm. Betul tak? Hipotenus ialah paling panjang. Betul. Ni 8 cm, ni 6. 10 cm. 10 cm ialah hipotenus kita. Paling panjang. Okey, boleh? Okey. Seterusnya. Okey. Kita buat soalan D. Right, D. Kita nak mencari apa? Okey, kita cuba cari tengok Okey, kita nak mencari X. Okey, kita nak mencari panjang X. Kita dah tahu Z, kita dah tahu Y. Z ialah hipotenus kita. Z ialah hipotenus. So, hipotenus kita sama Z, tulis dulu Z kuasa 2 sama dengan Y. Kita tambah X. Okay, so Y kuasa 2 tambah X kuasa 2. So, Z kuasa 2, Z kita ialah 15. Okay, sama dengan Y kita ialah 9. 9 kuasa 2 tambah X kuasa 2. X kita tak tahu. Okay, jadi cikgu lebih suka benda yang kita tak tahu kita letak belah kiri. Benda yang kita tak tahu kita letak belah kiri. Jadi kita pindahkan semua ke belah kiri. Okey, lepas tu baru kita tukar balik. Okey, 9 positif. Pergi ke sana dia jadi negatif ataupun tolak. Okey, tinggallah X square dekat sini. X kuasa 2 kat sini. Okey, jadi 15 kuasa 2 sama dengan 225. Tolak 19 kuasa 2 sama dengan 81. Okey, jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 144. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah pergi kat sana jadi punca kuasa 2. Tinggallah X. Jadi punca kuasa 2 144 ialah 12. Jadi dia adalah 12 cm. Ingat, X ni bukan hipotenus Hipotenus ialah 15 cm. Okey, 15 cm. Okey, seterusnya. Okey, soalan E pula. Okey, so kita nak mencari PR. Okey, PR kita tahu ini adalah hipotenus. Okey, PR ialah hipotenus kita. So, tulis PR kuasa 2 sama dengan apa? PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Okey, so PR kita tak tahu. PQ kita tahu tak? PQ kita tahu 12. So 12 kuasa 2 tambah QR 5 kuasa 2. So kita akan dapat 144 tambah 5 kuasa 2 25. PR kuasa 2. So 144 tambah dengan 25 dapat 169. Okey, PR kuasa 2. So kuasa 2 ni pindah ke sana. Jadi punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat 13 cm. PR sama dengan 13 cm. Okey. Okey, yang terakhir sekali ni susah sikit. Yang ni dia panjang sikit step dia. Okey. Alright. So, F ni kalau kita tengok dia panjang sikit. Okey. So, kita nak mencari sebenarnya, kita nak mencari okey dekat sini. Kita nak mencari QS sebab QS kita tak tahu. Dan kita nak mencari PR ataupun kita nak mencari PS. PS kita tak tahu. Jadi ada dua benda yang kita nak cari. Okay, jadi first kita buat ini dulu. Kita solve yang ini dulu. Okay, so sini kita tahu PT ialah hipotenus. Tulis dulu. PT kuasa 2 sama dengan okay, RT.
RT kuasa 2 tambah PR. Okey, PR kuasa 2. Okey, so PT kita berapa? PT kita sama dengan 10 kuasa 2 sama dengan RT kita 6. 6 kuasa 2 tambah PR kita tak tahu. So ini yang kita nak cari. So benda kita tak tahu kita letak di belah kiri macam cikgu cakap tadi. So kita letak di belah kiri sama dengan 10. Okey, lepas tu kita pindahkan. Pindahkan 6 ke sana dia jadi tolak 6. So PR kuasa 2. So ini jadi 10 kuasa 2 100 tolak 6 kuasa 2 jadi 36. Okey, 100 tolak 36 jadi 64. PR kuasa 2. Kuasa 2 pergi ke sana jadi punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat 8 cm. Okey, so dekat sini kita dah tahu 8 cm. Okey, jadi kalau kat sini 8 cm, nampak tak simbol ni? Simbol ni maksud dia panjang sini sama dengan panjang ni. So, kita tahu PR, panjang PR sama dengan RS. Kalau PR 8 cm, RS pun 8 cm. So, RS kita ialah ni. Jadi, PS kita ialah 8 tambah 8. Okey, PS kita sama dengan PR tambah RS. So 8 cm tambah 8 cm sama dengan 16 cm. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tahu 16 cm. Jadi kita nak tambah 16 cm. Kita nak mencari QS. So tulis balik hipotenus kita. Hipotenus ialah PQ kuasa 2 sama dengan PS kuasa 2 tambah QS kuasa 2. Okey, jadi PQ kuasa 2 kita tahu 20 cm kuasa 2. PS kita baru tahu PS sama dengan 16. So 16 kuasa 2 tambah QS. Benda kita tak tahu kita letak kat belah kiri. Okey. So pindah ke sana dia akan jadi 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 QS kuasa 2. Jadi 20 jadi 400 tolak 16 kuasa 2 sama dengan 256. Jadi last akan dapat 144. Okey, 144 pindah ke sana. Last akan dapat 12 cm. Okey. Ni ialah kuasa QS. Jadi QS kita ialah 12 cm. Itu sahaja untuk teorem Pythagoras. Okey. So cikgu harap benda ni boleh membantu kamu untuk lebih faham tentang teorem Pythagoras. Dan kita akan berjumpa lagi lah, okey, pada masa yang akan datang. Right? So semoga kamu dapat praktis benda ni. Bila kamu selalu praktis, kamu akan mula biasa dengan teorem Pythagoras. Dan kena faham, topik ni amat penting untuk tingkatan 3 nanti. Sebab tingkatan 3 kamu akan ada trigonometri. Yang mana kalau kamu tak tahu teorem Pythagoras ni, ataupun kamu tak tahu nak mencari hipotenus dan sebagainya, bila tingkatan 3 dalam topik trigonometri, kamu akan ada masalah yang besar. Jadi selesaikan masalah di sini dulu di tingkatan 1 supaya kamu tak ada apa-apa masalah di sini. Pergi ke form 3 dengan hati yang tenang. Okey? Okey. Jadi bye bye dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Okey? Assalamualaikum.